Markus 7. Beberapa orang Farisi dan guru Taurat yang datang dari Yerusalem berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka melihat beberapa orang pengikut Yesus makan dengan tangan yang tidak bersih menurut agama, iaitu tanpa terlebih dahulu membasuh tangan menurut peraturan agama Yahudi. Baik orang Farisi maupun orang Yahudi lain, semuanya menurut adat istiadat nenek moyang. Mereka tidak akan makan sebelum membasuh tangan menurut cara-cara yang ditetapkan. Makanan yang dibeli di pasar tidak akan dimakan sebelum dibasuh terlebih dahulu. Banyak lagi peraturan lain yang diamalkan oleh mereka, seperti cara membasuh cawan, mangkuk dan periuk tembaga. Oleh itu, semua orang Farisi dan guru Taurat di situ bertanya kepada Yesus, "Mengapakah pengikutmu tidak menurut adat istiadat nenek moyang kita? Mengapakah mereka makan dengan tangan yang tidak dibasuh?" Yesus menjawab, "Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, tatkala dia bernubuat tentang kamu. Kamu munafik, seperti yang dituliskan oleh Yesaya di dalam kitabnya. Demikianlah firman Allah. Semua orang ini menghormati aku dengan kata-kata, tetapi hati mereka sebenarnya jauh daripadaku. Sia-sialah mereka menyembah aku, kerana peraturan manusia diajarkan oleh mereka, seolah-olah peraturan itu hukum Allah. Kamu tidak mempedulikan perintah Allah, supaya kamu dapat menurut ajaran manusia." Yesus berkata pula, "Cerdik sekali cara kamu menolak perintah Allah untuk mempertahankan ajaran kamu sendiri. Musa memberikan perintah ini, hormatilah ibu bapamu, dan orang yang mencaci ibu bapa mesti dihukum mati. Tetapi kamu memberikan ajaran berikut, jika seseorang berkata kepada ibu bapanya, apa yang seharusnya saya gunakan untuk menolong ayah dan emak, sudah saya jadikan korban. Semuanya sudah saya persembahkan kepada Allah. Maka orang itu tidak payah menolong ibu bapanya. Dengan jalan ini, ajaran yang kamu sampaikan kepada orang lain meniadakan firman Allah. Banyak lagi perkara seperti ini yang kamu lakukan." Lalu sekali lagi Yesus memanggil orang ramai itu dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, supaya kamu mengerti. Tiada sesuatu pun dari luar yang masuk ke dalam seseorang dapat menajiskan dia. Sebaliknya, apa yang keluar daripada seseorang menajiskan dia. Oleh itu, jika kamu bertelinga, dengarlah." Apabila Yesus meninggalkan orang ramai lalu masuk ke rumah, pengikut-pengikutnya bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Yesus berkata kepada mereka, "Kamu ini sama dengan mereka. Tidakkah kamu mengerti? Tiada sesuatu pun dari luar yang masuk ke dalam seseorang dapat menajiskan dia. Kerana apa yang masuk itu tidak ke dalam hati, melainkan ke dalam perut, lalu keluar lagi." Dengan kata-kata ini, Yesus menyatakan bahawa semua makanan boleh dimakan. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar daripada seseorang menajiskan dia. Kerana dari hatilah timbul fikiran jahat yang menyebabkan orang berbuat cabul, merompak, membunuh, berzina, tamak, melakukan segala perkara yang jahat seperti menipu, berbuat yang tidak senonoh, cemburu, memfitnah, sombong dan tidak berbudi pekerti. Semua perkara jahat ini timbul dari dalam, dan hal itulah yang menajiskan orang." Kemudian Yesus meninggalkan tempat itu lalu pergi ke kawasan dekat kota Tirus. Dia masuk ke dalam sebuah rumah. Dia tidak mahu orang tahu bahawa dia di situ, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan diri. Seorang ibu yang anak perempuannya dirasuk roh jahat mendengar perihal Yesus. Dia segera datang kepadanya lalu sujud di hadapannya. Wanita itu bukan orang Yahudi dan dia dilahirkan di daerah Fenisia di Syria. Dia memohon supaya Yesus mengusir roh jahat yang merasuk anaknya. Tetapi Yesus menjawab, "Anak-anak harus diberikan makanan terlebih dahulu, kerana tidak patut kita mengambil makanan mereka lalu melemparkannya kepada anjing." "Tuan," jawab wanita itu, "anjing di bawah meja pun makan sisa yang dijatuhkan oleh anak-anak." Yesus berkata kepadanya, "Kerana jawapanmu itu, pulanglah. Roh jahat sudah keluar daripada anak perempuanmu." Ketika ibu itu tiba di rumah, dia mendapati anaknya terbaring di katil dan roh jahat benar-benar sudah keluar daripada anak itu. Kemudian
Yesus meninggalkan daerah sekitar Tirus dan meneruskan perjalanan ke Tasik Galilea melalui Sidon. Dia melalui daerah 10 kota. Di situ, beberapa orang membawa seorang tuli yang ada kecacatan pertuturan kepadanya. Mereka memohon supaya Yesus meletakkan tangannya pada orang itu. Yesus membawa dia ke tepi, jauh dari orang ramai, lalu memasukkan jarinya ke dalam kedua-dua belah telinga orang itu. Setelah itu, Yesus meludah dan menjamah lidah orang itu. Kemudian, Yesus menengadah ke langit dan menarik nafas panjang. Lalu, dia berkata kepada orang itu, Ifata, yang bererti, terbukalah. seketika itu juga telinga orang itu terbuka, lidahnya pulih, lalu dia mula bercakap dengan mudah. Selepas itu, Yesus melarang mereka menceritakan hal itu kepada sesiapa pun. Tetapi semakin Yesus melarang, semakin mereka menceritakannya. Semua orang yang mendengar hal itu sangat hairan. Mereka berkata, Sungguh baik perbuatannya. Dia pun dapat membuat orang tuli mendengar dan orang bisu bercakap.